Assalamualaikum anak-anak tahun 5. Pada minggu ini kita mula masuk topik aplikasi ataupun topik penggunaan perisian atau cara mudah. Okey, topik kita ni sebenarnya cikgu buat ulang kaji daripada topik tahun 4 kerana cikgu yakin akibat kekangan masa pada tahun lepas, banyak sekolah, hari persekolahan banyak yang tak dapat dijalankan kan. Jadi, kamu tidak belajar penggunaan perisian ini pada tahun 4. Jadi, cikgu memang ambil semula sukatan dari tahun 4 untuk diajar pada kali ini. Cikgu tak mau skip pergi yang tahun 5 terus, takut nanti kamu ada masalah untuk memahami cara penggunaan aplikasi ini. Okey, aplikasi yang cikgu akan gunakan ini dinamakan Scratch. Dan untuk kamu menggunakan aplikasi ini, kamu mestilah ada komputer ataupun laptop. Cikgu faham, bukan semua murid yang ada peranti ini dan bukan semua murid yang ada jaringan internet di rumah. Jadi, untuk tugasan pada kali ini, jangan risau, jangan susah hati, tidak ada paksaan. Bagi yang ada kemudahan boleh buat. Bagi yang tidak ada kemudahan, cikgu minta tolong PM cikgu, bagi tahu cikgu. Nyatakan masalah kamu tak boleh buat kerana tidak ada komputer atau laptop ataupun tidak ada internet di rumah. Cikgu tak marah, cikgu faham. Yang tak boleh buat, cikgu harap boleh tonton video cikgu ini, boleh belajar dan tengok, insya-Allah nanti bila sekolah dibuka, kita akan belajar di sekolah bersama-sama, okey? Okey, jadi perisian yang dinamakan Scratch ini, kamu boleh install ataupun kamu boleh download daripada internet, dia punya installer tu, kamu boleh pasang terus, muat turun, pasang di komputer kamu ataupun di laptop kamu secara offline, secara luar talian. Tetapi, cikgu nak ajar kamu penggunaan aplikasi Scratch secara atas talian, secara online yang mana kamu tak perlu install di komputer ataupun di laptop kamu. Okey, mula-mula sekali, kamu buka internet, kamu buka enjin carian, macam cikgu buka Google. Kamu type Scratch Online. Okey, macam ni, Scratch Online. Enter. Tengok di atas sekali, ada perkataan Scratch, Imagine, Program, Share. Tekan yang ini. Okey, disebabkan kamu ialah pengguna baharu yang belum pernah menggunakan aplikasi ini, maka cikgu nak kamu daftar username kamu sendiri dahulu. Barulah senang kamu boleh save kerja kamu. Kalau kamu tak daftar, sebarang projek yang cikgu bagi, kamu tak boleh save, rugi. Okey, nampak tak kat sini ada tulis join. Kamu tekan join. Cipta username kamu. Username dia kata jangan gunakan nama betul. Maksudnya macam ni. Tak perlu tulis nama panjang-panjang. Tulis nama pendek kamu. Okey. Username ni cikgu nak tulis nama betul ya. Pendek tapi nama betul. Maksudnya cikgu tak nak kamu tulis username yang cikgu tak kenal. Nanti ada orang tulis username Ronaldo lah. Ada orang tulis username Doraemon. Bobo Boy lah, Power Rangers, cikgu tak nak. Cikgu tak kenal. Cikgu nak kamu gunakan nama pendek kamu. Dan juga tuliskan nama kelas. Contoh seperti ini. Cikgu tulis Suhaili _ 5AF. Senang. Nanti cikgu tahu siapa punya akaun. Password. Password, buatlah apa-apa password. Contoh kalau kat sini cikgu tunjuk contoh, cikgu tulis nak senang, cikgu nak ingat, cikgu tulis password cikgu Suhaili 1, 2, 3, 4. Type lagi sekali Suhaili 1, 2, 3, 4. Okey, dah sudah. Next. Dia tanya negara mana kita duduk. Kita carilah negara kita, Malaysia. Okey, next. Bilakah kamu dilahirkan? Okey, kamu pilihlah ni cikgu contoh tau, ni bukan tarikh birthday cikgu yang betul.
Cikgu nak muda sikit lah. Cikgu nak jadi muda. Cikgu nak kata cikgu lahir pada tahun 2010. Okey. Next. Dia tanya jantina kamu. Cikgu perempuan. Kamu ni perempuan, female, male lelaki. Yang bawah-bawah ni tak payah tengok lah. Cikgu rasa anak murid cikgu semuanya jantina elok, lelaki atau perempuan kan. Tak ada selain tu kan. Okey. Next. Email. Yang ini sangat penting. Tolong guna email Google Classroom ataupun email delima kamu. Cikgu tak nak kamu guna email personal yang lain. Okey, kalau tak ada email ni, tak ingat, lupa password, lupa email, kamu boleh minta dengan cikgu. Cikgu ada semua email kamu. Boleh PM cikgu, bagi tahu cikgu saya lupa email, cikgu akan bagikan email kamu. Jangan guna email mak ayah kamu, email kamu yang lain-lain cikgu tak nak. Okey. Cikgu ambil contoh satu email, email delima murid sekolah kita. Okey, kamu type elok-elok, pastikan tanda sengkang, tanda titik semua betul. Create your account. Okay, welcome to Scribe Suhaili. Nama yang cikgu masukkan tadi kan, dia keluar nama kita tu. Get started, kita nak mula. Okay, nak tahu kita berjaya daftar atau tidak, tengok di atas ni. Nampak tak di sini, dah naik nama cikgu, Suhaili 5AF. Okay. Kemudian setelah kita daftarkan kita punya account, langkah kedua kita nak buat pengesahan email. Yang inilah yang selalu anak murid cikgu terlepas pandang dan dia tak buat. Bila tak buat nanti kamu nak share projek kamu dengan cikgu tak boleh. Kena buat langkah ni, mesti buat. Caranya ialah, nampak anak panah ni, tekan ke bawah. Ambil account setting. Okay, yang ni. Di tepi sebelah kiri ni ada account, ada password, ada email. Okay. Password ni, kalau kamu nak tukar password baru, kamu boleh tukar di sini. Sekarang cikgu nak kamu pergi ke email. Di email, dia tulis, your email address is unconfirmed. Kamu punya alamat email itu yang dimasukkan itu masih belum disahkan. Cara nak sahkan, okey. Kamu masukkan password kamu balik. Masukkan password kamu yang tadi tu kan. Tadi kan cikgu buat Suhaili 1, 2, 3, 4. Okey, kamu masukkan balik password tu, kamu resend. Okey. Apabila kamu dah resend, apa yang kamu perlu buat? Okey. Kamu kena buka inbox email Google Classroom kamu. Macam mana cara nak buka inbox? Okey. Kamu buka Google lagi sekali. Kamu type total delima KPM. Okey. Di atas ni ada login Google Sites. Kamu tekan yang ni. Akan keluar macam ni. Yang ni yang kamu nak buka Google Classroom tu kan? Okey. Kamu log masuk. Okey. Macam ni cikgu dalam komputer cikgu ada banyak akaun yang lain kan? Kalau kamu sama macam cikgu, kamu buat use another account. Kamu nak masukkan akaun kamu. Masukkanlah akaun Google Classroom kamu tu. Masukkan password. Okay, next. Okay, yang ni akan keluar apabila kamu pertama kali buka akaun Google Classroom kamu ni. Kalau kamu dah biasa buka, dia tak akan keluar dah. Kalau keluar macam ni, tekan accept. Okay. Dia akan keluar macam ni. Kamu ambil murid. Sebab kamu murid kan, kamu ambil murid. Di menu murid, cari email.
Kamu tengok apa yang ada dalam inbox email kamu. Okey, nampak tak kat sini? Ada tulis no reply, confirm your Scratch account. Yang ni yang kita nak. Dalam kamu punya email mesti ada benda ni. Macam mana benda ni boleh ada dalam email kamu? Tadi kan kita buat yang ni. Kita buat, mana dia sayang sekejap. Tadi kan kita buat confirmation ni, confirm ni. Bila kamu tekan resend tu, dia hantarlah ke dalam kamu punya inbox. Okey, tekan confirm your Scratch account, kamu tekan. Okey, nampak tak dia keluar macam ni? Ada dua tau masuk dalam kita punya account. Satu, confirm my account. Kamu scroll ke bawah, dia kata confirm my email address. Kamu tekan dua-dua. Mula-mula tekan untuk confirm my email address. Lagi sekali buka confirm my account. Dua-dua kena tekan. Okey, lepas tu pilih salah satu, pergi my account setting. Okey. Masukkan balik username cikgu tu, Suhaili_5AF. Password cikgu Suhaili1234. Masuk balik. Okey, selamat. Kita sudah membuat pengesahan email dan akaun kita. Okey. Sekarang ni kita nak mula menggunakan aplikasi ini untuk kita buat projek. Okey. Tengok kat sini nama kita betul Suhaili5AF. Kita nak mula buat, kita tekan yang ni. Create. Create ni kita tekan. Okey. Keluarlah paparan macam ni. Tadi kan kita buat pengesahan email. Kenapa pengesahan email itu penting? Sebab yang ni lah. Nampak tak ada yang warna orange yang tulis share ni? Sekiranya kita tidak buat pengesahan email dengan cara yang betul, button share ni takkan keluar. Itu yang jadi masalah nanti. Okey, tak apa. Sekarang ni, inilah dia perisian Scratch untuk kita hasilkan atau cara mudah. Untuk kali ini, cikgu nak perkenalkan dulu aplikasi ini. Okey. Ini ialah yang cikgu tunjuk ni. Ini namanya stage. Stage ni adalah tempat paparan nak tunjukkan apa hasil daripada kod-kod atau cara yang kita masukkan. Tak apa, nanti kita tengok. Ini nama dia stage. Ini kucing ni namanya Sprite. Sprite ni bukan kata nama kucing ni kucing Sprite. Tak. Sprite ini bermaksud watak ataupun objek image yang kita gunakan dalam projek kita. Contoh cikgu nak tunjuk. Ada orang kata kat cikgu tak cantik lah watak kucing. Tak boleh tukar yang lain ke? Boleh. Caranya ialah kamu nampak tak di bawah ini ada gambar Sprite. Selepas itu ada gambar tong sampah. Kamu pangkahlah dia. Buangkan dia dalam tong sampah tu. Kamu tak nak kucing. Tapi kalau tak ada kucing, nak pakai apa? Okey. Di bawah ini, nampak tak ada muka kucing ni? Dia tulis choose a sprite. Kita boleh pilih sprite ataupun watak baharu. Watak baharu ini ada yang sedia ada dalam perisian ini. Ada juga yang di sini upload sprite ni ialah watak yang kamu nak upload gambar kamu sendiri pun boleh. Contohnya kamu nak bubuh watak tu diri kamu sendiri. Kamu nak bubuh gambar kamu. Boleh. Tapi untuk hari ini, cikgu nak tunjukkan cara masukkan sprite yang sedia ada dalam aplikasi ini. Ada macam-macam jenis. Ada animals, people, fantasy, macam-macam jenis. Okey. Kali ini cikgu nak tunjuk contoh penggunaan. Cikgu nak pilih satu. Cikgu nak ambil tengkorak ni lah, skeleton. Okey. Watak-watak ni ada yang boleh bergerak, ada yang tidak boleh bergerak. Cikgu cadangkan kamu ambil yang boleh bergerak.
Nampak tak ni? Nampak dia bergerak. Dia ada yang tak bergerak. Macam ni tak bergerak. Kamu tengoklah, kamu tekan, kamu letak kamu punya cursor tu, tengok dia bergerak ke tak. Cikgu nak ambil skeleton. Skeleton ni tengkorak. Okey. Ada dah kita punya satu sprite. Boleh tak kita nak masukkan lebih daripada satu sprite? Boleh. Caranya kita tekan baliklah dekat ikon sprite tu. Kita tekan balik. Kita cari yang lain pula. Satu tengkorak, satu lagi nak ambil apa? Kita ambil hantu, ghost. Ambil. Hantu dia terbang, dia duduk atas. Kita boleh ubah tau. Kita nak ke bawah kan, nak ke atas kan, kita boleh ke bawah dan ke atas kan. Okey. Cikgu masukkan 2 sprite. Kosong lah di belakang dia ni. Latar belakang dia putih. Tak cantik lah cikgu. Saya tak suka lah putih ni nampak kosong. Kita boleh ubah background dia dengan cara kita pergi pada ikon backdrops. Nampak tak di sini? Backdrops. Choose a backdrop. Sama juga seperti sprite. Backdrop kita boleh pilih yang sedia ada dalam aplikasi ini. Ataupun kita boleh muat naik backdrop kita sendiri. Contoh kamu ambil gambar bilik kamu nak jadikan bilik kamu sebagai latar belakang, kamu boleh upload. Tapi untuk hari ini cikgu nak tunjuk backdrop yang sedia ada. Ada bermacam-macam backdrop yang bersesuaian. Ikut kategori pun ada. Fantasy, okay, yang ni dia keluar. Disebabkan kita buat tema hantu, tengkorak dan juga hantu, cikgu nak ambil ni. Woods, dalam hutan. Bila kita tukar backdrop yang bersesuaian, jadi cerita kita ni nampak lebih menarik lah. Daripada tadi yang putih tu kan. Kalau nak tukar, tak nak lah cikgu, tak jadilah ambil yang hutan. Ambil lagi kat sini. Tukarlah apa yang kamu nak. Kamu tengok dalam jungle. Boleh juga dalam jungle. Ikutlah. Ikut apa yang kamu minat. Okey. Kemudian, ini kamu dah tahu, ini stage, ini namanya sprite. Ini cara untuk masukkan sprite yang baru. Ini untuk cara untuk button untuk kita tekan bagi tukar backdrop. Sekarang, di tepi ni, yang banyak-banyak ni, ada motion, looks, sound, events dan sebagainya. Inilah yang paling penting dalam aplikasi ini, iaitu kita panggil sebagai blok. Blok atau cara. Blok ni, dia ada macam-macam jenis ikut fungsi yang berbeza. Tak apa. Jangan pening, jangan risau cikgu buat apa benda ni saya tak faham. Tak apa. Blok ni kita akan gunakan sewaktu kita nak buat projek. Nanti kamu akan belajar satu demi satu. Okey. Penggunaan blok. Contoh kat sini events. Cikgu tekan events. Dia ada macam-macam. Ini kita panggil. Tadi yang ni stage kan. Stage dia akan keluar macam ni. Yang ni apa dia? Script area. Script. Kita nak susun arahan atau cara dekat script area. Sekejap. Okey. Cikgu cara nak buat dia, tarik je. Drag saja. When flat click. Cikgu besarkan. Okey. When flat click. Maksudnya, kita nak buat kata ni, atau cara ini akan bermula apabila bendera hijau ditekan. Bendera hijau kat mana? Kat sini. Nampak tak? Ini macam button on dia lah, button start dia. Yang merah ni adalah button dia untuk stop. Apabila bendera ditekan. Okey. Yang ni salah ni. Cikgu tak boleh buat atur cara. Nampak tak kat sini? Pada backdrop. Tak boleh. Cikgu nak buat atur cara pada skeleton dan juga ghost. Yang ni salah. Cara nak padam, right click. Delete block. Okey, delete. Cara nak tukar daripada backdrop ni kepada sprite, kita tekanlah sprite di bawah ni, skeleton. Nampak tak dia dah tukar kat sini, skeleton. Dia dah tukar, cikgu nak buat atur cara pada skeleton ni. Cikgu tarik balik. When flat click, apabila bendera hijau ini ditekan, dia akan buat sesuatu. Kita nak buat supaya tengkorak ni buat sesuatu. Okey. Jangan risau, ini baru contoh permulaan. Jangan tanya, jangan pening, jangan kata, macam mana kita nak tahu kita nak ambil yang mana? Tak apa, ikut tutorial cikgu ni satu persatu.
When flat click, control dulu. Control wait 1 second. 1 second ni cikgu type, cikgu ubah jadi 0.2. 0.2. Looks. Ambil next costume. Lepas tu cikgu ambil control forever. Okey, cikgu dah masukkan arahan atau cara untuk tengkorak ini. Jadi kita lihat apa yang akan terjadi. Tekanlah bendera hijau ni. Sekarang tengkorak cikgu sudah menari-nari. Sebab apa dia menari? Sebab cikgu dah masukkan arahan atau cara pada tengkorak ini. Iaitu supaya dia bertukar-tukar kostum. Sebab tu dia tulis next costume. Kostum tu apa? Okey. Di atas ni ada kod, ada kostum. Kita tekan kostum. Tengkorak ini ada 4 kostum yang berbeza. Kostum tu bermaksud rupa bentuk. Okey, kita tekan stop dulu sekejap. Dia ada rupa macam ni, dia ada rupa macam ni, dia ada rupa macam ni, dan dia ada rupa macam ni. Apabila keempat-empat rupa yang berbeza ini dimainkan berulang-ulang, ia memberi efek ataupun memberi kesan seolah-olah skeleton ini bergerak. Sebab itulah kita pilih watak tadi. Kita nak watak yang ada banyak kostum supaya kita boleh buat ilusi pergerakan. Contoh pada ghost ni. Ghost ni pun ada 4 rupa. Rupa yang pertama, rupa yang kedua, rupa yang ketiga, rupa yang keempat. Okey. Tapi kita tak masukkan lagi arahan atau cara pada ghost yang warna biru ni. Tadi kita masukkan arahan atau cara pada skeleton sahaja. Okey, kita pergi pada kod balik. Kod. Skeleton dah ada arahan atau cara. Sekarang nak masukkan arahan atau cara pada ghost pula. Tadi ghost cikgu guna dia punya permulaan dia nak bergerak tu kita pakai yang ni kan, when flat click kan. Kali ni untuk ghost cikgu tak mau pakai when flat click. Cikgu nak pakai yang lain pula. Cikgu nak pakai when space key press. Space key press tu ialah ni space bar pada kamu punya papan kekunci. Ada space bar yang panjang tu kan. Maksudnya hantu ini akan memulakan arahan atau cara dia apabila kita tekan space bar. Tadi, tengkorak ni memulakan arahan atau cara apabila kita tekan bendera hijau kan. Hantu ni pula akan memulakan arahan atau cara yang kita masukkan setelah kita tekan space bar pada papan kekunci. Okey, masukkan arahan yang sama juga. Control wait 1 second, kita tukar jadi 0.2. Masukkan looks. Ambil next costume. Pergi pada control. Ambil forever. Kenapa kita ambil forever? Supaya kita nak prosesnya berulang-ulang. Dia tukar kostum tu berulang-ulang. Tanpa perlu kita nak tekan. Okey. Sekarang kita test. Cikgu nak tekan space bar pada papan kekunci cikgu. Nampak? Cikgu tekan saja pada papan kekunci cikgu. Hantu ini pun bergerak. Macam mana nak bagi kedua-duanya bergerak? Tekan yang hijau. Tengkorak tu. Tekan juga space bar pada papan kekunci. Kedua-duanya bergerak. Okey. Kenapa cikgu bubuh wait ni? Wait ni, dia ada kaitan dengan kelajuan pergerakan sprite kita ni. Kalau cikgu ubah kelajuan dia kosong, tengok hantu tu. Kesian dia menari laju sangat, boleh patah tangan dia, patah tulang dia. Kalau cikgu bubuh terlampau lambat, 2 contoh. Allah, hai kesian dia lambat macam orang tua. Sebab itulah kita pilih kelajuan yang sesuai. Bagi cikgu kelajuan yang sesuai 0.2. Eloklah macam ni. Sebab tu kita bubuh wait. Kalau kita tak bubuh wait, kita buat keluar wait, nampak sangatlah laju. Kesian hantu tu. Bubuhlah wait. Okey. Sekarang ni, cikgu nak masukkan lagi satu sprite. Okey, cikgu nak cari yang bergerak juga. Cikgu nak masukkan, okey, bat. Ni, kelawar ni cikgu masukkan. Kelawar ni tak di atas ni. Kelawar ni cikgu nak masukkan arahan atau cara. Pastikan kat sini tukar jadi kelawar. Tadi kita gunakan arahan when flat click. Kita gunakan arahan when space
key press. Sekarang ni untuk kelawar ini, cikgu nak guna when this sprite click. Maksudnya dia hanya akan mula arahan atau cara apabila kita ambil kita punya cursor ni, anak panah ni, klik kat dia, baru dia mula. Okey. Arahan yang sama juga, kita ambil weight 0.2. Kita ambil looks, next costume, dan juga kita ambil control forever. Kita nak try on 3-3. Okey. Paparan stage ni kita boleh perbesarkan tau. Kita tekan yang ni, nampak tak ni? Full screen control. Tekan yang ni, nampak jelas sikit. Nak gerakkan skeleton, tekanlah bendera hijau. Skeleton dah bergerak. Nak gerakkan hantu, tekan spacebar pada papan kekunci. Hantu sudah bergerak. Nak gerakkan kelawar, kita klik. Sebab arahannya ialah kita klik kan, kita klik. Maka ketiga-tiga sprite yang ada mula menjalankan arahan atau cara dengan 3 permulaan yang berbeza. Tengkorak, kita tekan bendera hijau. Hantu biru ni, kita tekan spacebar pada papan kekunci. Dan juga kelawar ini kita kena tekan pada dia, barulah dia akan mula bergerak. Nak stop, stop. Nak keluar balik, tekan balik ni. Yang anak panah tu kan. Full screen control, tekan balik, kamu akan datang ke sini balik. Okey. Jadi, inilah kemahiran yang cikgu nak kamu kuasai, iaitu kita nak menggunakan pelbagai block events yang berbeza untuk mulakan atau cara sprite yang berbeza. Ada 3 cara tadi tu kan. Kita belajar yang tu dulu untuk kali ini. Nanti untuk pelajaran yang akan datang, kita akan belajar yang lain pula. Termasuklah memasukkan dialog, bunyi dan sebagainya. Okey. Kamu dah buat ni kan? Okey, Alhamdulillah dah uji, semua dah berjaya, dah bergerak ketiga-tiganya. Kamu nak share kat cikgu. Macam mana cara cikgu nak tengok kamu berjaya ataupun tidak buat tugasan ini? Kamu tekan button share. Kamu tekan button share. Okey. Kamu scroll ke bawah, ada tulis copy link. Kamu tekan copy link. Tekan copy link yang ni, copy link. Kamu dah copy, nak bawa pergi ke mana? Okey. Pergi pada link Padlet kelas RBT kamu. Okey, contoh 5AF kan. Cikgu ada bagi link Padlet nanti. Kamu cari pengenalan aplikasi Scratch. Okey, sekejap. Masukkan link cikgu buat ni di ruangan komen. Okey, cikgu buat macam ni nanti. Kamu tengok ada macam ni. Kamu pergi kat komen. Kamu paste. Paste kamu punya link project. Tapi lepas paste, tekan spacebar, tulis nama. Contoh, Cikgu Suhaili. Kemudian hantar di ruangan komen. Dia akan jadi macam ni. Macam mana cara cikgu nak check, cikgu akan buka Padlet ni, cikgu akan tekan link ni. Kalau cikgu tekan link ni, boleh bawa cikgu ke projek kamu macam ni. Cikgu boleh check, bermaksud kamu berjaya selesaikan tugasan ini. Cikgu nak tunjuk contoh murid tahun 6, cikgu buka untuk murid tahun 6. Cikgu gabung semua 4 kelas, 6 Al-Farabi, 6 Al-Jazari, 6 Al-Razi dan 6 Al-Biruni. Tengok ni. Mereka tulis di ruangan komen. Dah banyak dah ni. Nampak? Cikgu akan cek melalui sini lah. Cikgu akan cek melalui sini. Okey, nanti di sini, mana kelas kamu punya? 5 Al-Farabi. Cikgu masukkan ruangan untuk kamu, nama murid yang ada masalah peranti dan internet.
kamu tulis. Siapa yang ada masalah peranti dan internet, dia tak ada kemudahan nak buat projek kali ni, masukkan kat komen, tulis je nama. Contoh, Cikgu Suhaili. Hantar je. Jadi bila kat sini cikgu tengok, okey, yang kat atas ni murid yang boleh selesaikan tugasan, Alhamdulillah, dia boleh selesaikan, cikgu boleh check. Yang tak boleh buat tugasan ini, ada masalah, tulis nama kat sini. Tak apa, cikgu tak marah, jangan risau. Cikgu faham kekangan-kekangan dan masalah yang kamu hadapi. Okey. Itu sahaja sesi pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu harap kamu dapat selesaikan dengan baik yang mana yang boleh. Jika ada sebarang masalah, boleh hubungi cikgu dan tanyalah pada cikgu. Cikgu akan bantu kamu sebaik mungkin. Okey? Selamat belajar. Assalamualaikum.